Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih mampu bernafas, mendengar, melihat dengan baik dan juga menghadiri forum santai di hari yang mulia ini. Memperkenalkan diri saya, Nurmaizan binti Muhammad Nur, siswa Unit V18, Bimbingan dan Kaunseling selaku moderator untuk forum pada hari ini. Pada pagi ini, saya tidak keseorangan. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi di IPG Ipoh. Baiklah, memperkenalkan ahli panel pertama kita yang sentiasa tampak bersemangat dan ceria, iaitu saudari Nur Farwizah bin Mat Saad. Apa khabar saudari? Khabar baik kepada moderator Maizan. Seterusnya memperkenalkan pula ahli panel kedua kita yang nampak manis sahaja orangnya, saudari Ais Farisha binti Muhammad Amri. Apa khabar saudari? Khabar baik. Saudara-saudari yang dikasihi Allah sekalian, topik yang akan kita bahaskan pada hari ini ialah kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Izinkan saya menerangkan sedikit sebanyak tentang apakah yang dimaksudkan dengan pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Saudara-saudari sekalian, dasawarsa ini kita sering menerima khabar berita tentang perkahwinan yang mana kita tahu tujuannya adalah untuk menghalalkan dua insan iaitu lelaki dan juga perempuan untuk saling berkasih sayang tanpa batas. Benar bukan? Namun begitu, kita juga sering menerima berita buruk mengenai penceraian ataupun perpecahan yang berlaku kepada ramai pasangan suami isteri di luar sana. Persoalannya, mengapakah situasi ini berlaku? Dan siapakah yang patut disalahkan? Namun begitu, kita tinggalkan persoalan itu kepada ahli panel kita dan kini kita ketahui pula apakah konsep kekeluargaan yang dibentuk berdasarkan sistem sosial Islam. Untuk pengetahuan semua, sistem sosial Islam ialah perhubungan sesama manusia melalui ikatan undang-undang Rabbani untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan aman damai. Seperti mana yang kita tahu, Rabbani itu merupakan sifat ketuhanan kita kepada Yang Maha Esa. Maka, kekeluargaan dalam sistem sosial Islam sudah tentulah bermaksud perkahwinan yang dilaksanakan mengikut peraturan serta syariat Islam dalam membina keluarga bersama serta memikul dan menjalankan tanggungjawab bersama. Hadirin dan hadirat sekalian, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkahwinan dan juga perjalanan keluarga yang lengkap dan sempurna. Peraturan ini berbentuk undang-undang dan juga pendidikan kesedaran beragama yang membina rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak. Kesempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanan keluarga tidak cukup bagi menjamin kebahagiaan serta ketenteraman keluarga itu. Oleh itu, keluarga perlu disusun dan juga dikawal oleh rasa tanggungjawab dan juga saling menghormati nilai-nilai akhlak Islamiah. Baiklah, apakah pandangan ahli panel pertama kita iaitu saudari Farwizah tentang kesan positif yang wujud ataupun kesan positif yang ada sekiranya pembentukan kekeluargaan dilaksanakan mengikut sistem sosial Islam? Dipersilakan saudari Farwizah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kepada moderator yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan sebentar tadi. Okey, topik perbincangan forum kali ini amatlah menarik perhatian saya kerana kita melihat pada masa kini, isu-isu yang melibatkan kekeluargaan ataupun keluarga telah menjadi antara penyumbang kepada kewujudan masalah sosial di negara kita. Oleh itu, dalam sistem sosial Islam, pembentukan institusi kekeluargaan adalah satu keperluan dalam hidup kita kerana keluarga merupakan ramal utama dalam pembinaan masyarakat bertamadun dan seterusnya negara. Okey, berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh moderator kita tadi. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan amanah dalam kekeluargaan tidak dapat dipisahkan dan sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan diri.
Penguasaan diri inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti yang ingin dicapai ataupun ditonjolkan kepada masyarakat sekeliling. Ringkasnya, tanggungjawab adalah rukun utama dalam menjamin kestabilan sesuatu institusi kekeluargaan tersebut. Islam sendiri juga mengajar kita untuk mengutamakan sikap tanggungjawab tersebut. Oleh disebabkan itu, kita boleh lihat yang setiap manusia di muka bumi Allah ini mempunyai tanggungjawab mereka sendiri. Menurut riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Ketua ataupun imam adalah pemimpin dan ia akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Manakala isteri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, dan pembantu rumah juga mempunyai tanggungjawab dalam memimpin dalam mengawasi harta benda majikannya, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi hadis di atas jelas menyatakan kepada kita bahawa setiap daripada kita ada tanggungjawab masing-masing dan kita bertanggungjawab terhadap apa sahaja yang dia amanahkan kepada kita. Seterusnya, pembentukan institusi kekeluargaan yang mengikut ajaran Islam sememangnya dapat meninggalkan kesan positif kepada sistem sosial di mana masyarakat akan menjadi lebih bertanggungjawab. Jadi kita melihat kesan positif pembentukan institusi kekeluargaan dalam sistem sosial Islam adalah masyarakat akan menjadi lebih bertanggungjawab, lebih beramanah dengan semasa melakukan diorang punya tugas-tugas ataupun perkara yang telah diamanahkan kepada diri mereka. Jadi apabila seseorang itu melangkah ke alam perkahwinan, mereka akan terasa sifat tanggungjawabnya terhadap keluarga sendiri. Contohnya, suami mempunyai kesedaran untuk bekerja sebagai jaminan nafkah anak dan isteri. Manakala isteri berperanan memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disuami pasangan kasih sayang dan juga hormat menghormati. Jadi apabila kedua-dua pihak berjaya menunaikan tanggungjawab dan juga amanah dengan baik, anak-anak tidak akan terabai dan tak anaknya serta kasih sayang akan subur daripada kejayaan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Begitu juga dengan anak, mereka sebenarnya juga mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa. Perintah dan amanah yang Allah serahkan kepada anak-anak ialah berbuat baiklah kepada ibu bapa kerana ibu bapa adalah lubuk pahala bagi anak-anak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis Al-Baihaqi, reda Allah pada reda orang tua dan muka Allah adalah pada muka orang tua. Jadi maka anak-anak ini perlulah menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya akan diberkati di dunia serta di akhirat kelak. Oleh itu kita melihat bahawa agama Islam menekankan sifat tanggungjawab dalam pembentukan sesebuah institusi kekeluargaan demi membantu setiap individu di luar sana membentuk watak muslim yang seimbang, menyatukan dirinya dan seterusnya memastikan etika dan moral yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, terima kasih Saudari Farwiza atas jawapan yang padu yang dikongsikan sebentar tadi. Ringkas kata yang dapat kita simpulkan ialah membentuk ahli keluarga yang saling bertanggungjawab merupakan salah satu kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Benar bukan, Saudari Farwiza? Okey, baiklah. Ya, betul. Saya Ismail. Baiklah, kita teruskan pula dengan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Anis. Apakah kesan positif lain yang mampu diwujudkan sekiranya pembentukan kekeluargaan dilaksanakan mengikut sistem sosial Islam? Dipersilakan Saudari Anis. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator. Menjawab persoalan tadi, kesan positif kekeluargaan yang dapat dilihat dalam sistem sosial Islam ialah masyarakat yang bahagia. Jika kita lihat di dada-dada akhbar, di kaca-kaca televisyen, kerapuhan sesebuah institusi keluarga dikesan berpunca daripada masalah sosial seperti kes penderaan,
pergaulan bebas dan penyalahgunaan dadah. Punca lain yang turut mendorong kerapuhan institusi keluarga ialah pengabaian tanggungjawab oleh ibu bapa, gagal menunaikan nafkah, ketidakadilan dalam berpoligami serta terjerat hutang. Sudah terang lagi bersuluh bahawa transformasi dalam kehidupan berkeluarga perlu digerakkan dan direalisasikan mengikut syariat Islam. Jika tidak, maka lahirlah sebuah keluarga yang porak-poranda dan saling membenci antara satu sama lain. Untuk melahirkan keluarga yang bahagia ini, kunci utamanya ialah komunikasi. Komunikasi yang baik sesama ahli keluarga dapat mewujudkan persekitaran yang baik dalam sistem sosial Islam. Islam mengajar umatnya supaya berkomunikasi dengan baik, tidak kira dengan orang lebih tua ataupun lebih muda. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jangkaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun, perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah melarang anak-anak meninggikan suara kepada kedua ibu bapa mereka. Islam mengajar kita supaya menghormati ibu bapa kita sebaik mungkin. Cara komunikasi yang betul ini menjadikan sesebuah keluarga itu bahagia. Bimbingan suami amat diperlukan kerana mereka adalah peneraju rumah tangga. Kita dapat lihat sendiri perbezaan jika seorang suami itu menjalankan tanggungjawabnya mengikut syariat Islam. Pasti keluarga tersebut berada dalam keadaan bahagia, aman dan damai. Namun, jika sebaliknya, maka terjadilah keruntuhan rumah tangga, kes penderaan anak dan isteri dan sebagainya. Sebagai pemimpin, mereka hendaklah menunjukkan akhlak yang baik yang akan menjadi teladan kepada ahli keluarga yang lain. Aspek yang perlu ditekankan dalam konsep kekeluargaan juga ialah menanamkan sikap saling memaafkan. Sikap pemaafan ini bukan sahaja boleh dipraktikkan pada hari raya, malah boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Sekaligus dapat menepis salah faham daripada berpanjangan. Permasalahan melalui komunikasi menyebabkan ahli keluarga bermasam muka dan tidak bertegur sapa. Perkara ini membawa kepada hubungan keluarga yang dingin sehingga pasangan atau anak mula menjauhkan diri. Hal ini juga turut memberi kesan kepada sistem sosial yang mana akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dengan pihak lain kerana masalah yang dihadapi oleh diri sendiri. Jika ada perselisihan faham dalam keluarga, maka berbincanglah dengan baik. Ibu bapa juga perlu menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak supaya mereka membesar menjadi insan yang berakhlak mulia. Jika ibu bapa mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang baik, maka begitulah kejadiannya. Menurut pepatah Melayu, anak-anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. Anak-anak yang baik bukan sahaja boleh berbakti kepada negara, malah mereka juga dapat Anak-anak yang baik bukan sahaja boleh berbakti kepada ibu bapa, malah mereka juga turut dapat berbakti kepada negara. Jelaslah di sini menunjukkan bahawa keluarga yang positif dapat mewujudkan masyarakat yang bahagia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Anis atas kupasan yang cukup jelas ya berkaitan kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Suka saya berkongsi firman Allah dalam surah Toha ayat 123 yang bermaksud, maka jika datang kepada kamu, yakni wahai manusia, iaitu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Baiklah, berdasarkan ayat tersebut jelas menunjukkan sekiranya keluarga yang dibina sentiasa mengikut Al-Quran dan Sunnah ataupun keluarga yang dibina itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, iaitu dua panduan yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, iaitu kita semua. Sudah tentu keluarga tersebut akan sentiasa sakinah, mawaddah dan juga warahmah.
Sampai di sini sahaja perbincangan forum kita pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.